Pagi hari segala sedosa. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi bersama saya Helena Pahlavi. Apa khabar anda semua dalam Apa Khabar Malaysia hari ini bersama dengan rakan setugas saya hari ini? Nurul Hidayat Mu. Dah tak sedar masa cepat berjalan, Helena. Betul. Dan kita sedang menghampiri ke Syawal tak lama lagi, dan saya yakin ini adalah waktu-waktu yang ramai sekali antara kita yang mula melakukan persiapan hari raya, keluar bershopping bersama dengan keluarga. Nak tahulah langsir tu dah tukar ke, perabot dah tukar ke, tapi kita tak suggest lah. Sebaik mungkin kita kekalkan mana yang perlu, dan sebaik mungkin kita perlu berjimat cermat untuk perbelanjaan mendatang selepas hari perayaan. Betul, dan dalam bercakap tentang persediaan hari raya ini, bukan sahaja rumah ataupun pakaian kita yang perlu kita siapkan, namun keselamatan diri kita juga harus kita titik beratkan, terutamanya keselamatan kenderaan kita yang akan membawa kita balik kampung. Dan ini ada satu berita gembira yang kami ingin kongsikan kepada semua penonton di luar sana, di mana Puspakom menawarkan pemeriksaan kereta sukarela percuma sempena Aidilfitri bermula hari ini sehingga 20 April di semua cawangan Puspakom kecuali di Shah Alam, Taman Bukit Maluri Kuala Lumpur, Pasir Gudang, dan ianya dibuka daripada 8 pagi hingga 5 petang. Dan pemeriksaan ini akan tertumpu kepada aspek keselamatan, termasuklah pemeriksaan brek, pelincir sisi, tayar, asap, lampu bahagian bawah dan atas kenderaan serta cermin gelap. So kalau anda berminat untuk melakukan pemeriksaan secara percuma ini, apa kata anda pergi sahaja ke semua lokasi Puspakom yang saya sebutkan tadi, kecuali 3 branch, 3 cawangan, iaitu Taman Bukit Maluri Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Pasir Gudang, atau pergi saja ke www.puspakom.com.my atau Facebook Puspakom Sendirian Berhad. Ini boleh dijadikan persiapan raya anda. Itu dia, dalam beraya-raya kita nak tahu juga Sembahyang Sahih juga. Bila tu nak beraya, sebab ini menimbulkan satu tanya-tanya dan juga kontroversi juga agaknya di kalangan masyarakat yang bertanya-tanya, adakah raya kali ini awal seperti raya tahun terdahulu? Maklumlah persiapan ingin dilakukan, mengelakkan dari persiapan saat-saat akhir yang sememangnya sangat-sangat mencabar, tetapi itulah cabarannya. Dan demikian ya, menurut Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fazil, mengingatkan umat Islam di negara ini hanya untuk merujuk kepada sumber rasmi termasuk saluran televisi tempatan bagi pengumuman tarikh 1 Syawal dan sambutan Aidilfitri. Dan beliau berharap ya supaya masyarakat di negara ini tidak mudah terpercaya ataupun termakan dengan sebarang-sebaran yang dibuat di media sosial mengenai tarikh tersebut. Dan di Malaysia, pengumuman kita hanya terpakai yang diumumkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, dan kita tak sepatutnya mengambil daripada tarikh yang diumumkan daripada pihak negara Indonesia ataupun Emiriah Arab Bersatu, ataupun seperti yang kita lihat bertebaran di dalam laman-laman media sosial, antaranya di TikTok dan juga WhatsApp, di mana kita perlu rujuk saluran rasmi maklumat yang disampaikan. Dan yang pasti ya, kita perlu rujuk di saluran rasmi. Yang tak pasti ni kita jangan sampaikan, kita jangan kongsi, kerana umpama kita berkongsikan satu berita yang tidak sahih. Dan sudah menjadi kebiasaan di Malaysia melihat anak bulan. Jadi kita biasakan apa yang biasa dan kita normalisasikan apa yang betul, jangan buat sesuatu yang luar biasa. Betul, dan bercakap tentang sahih, portal bernama antara portal yang anda boleh percaya kerana berita yang kami sampaikan adalah sahih dan sebagainya. Dan untuk itu, apa kata kita bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita dan juga laporan ramalan cuaca daripada Met Malaysia. Silakan.
Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Tracingham dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Umat Islam di Malaysia hanya perlu merujuk kepada sumber rasmi termasuk saluran televisyen tempatan bagi pengumuman 1 Syawal. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menasihatkan masyarakat di negara ini agar tidak mudah percaya ataupun termakan dengan sebarang sebaran di media sosial mengenai tarikh sambutan Aidilfitri. Katanya pengumuman tarikh Hari Raya yang terpakai di negara ini hanya yang diumumkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Justru beliau berharap tiada yang menjadikan penetapan yang dibuat di Indonesia atau Emirat Arab Bersatu mahupun sebarang pengumuman yang diperoleh di media sosial sebagai sandaran. Fahmi juga menasihati masyarakat agar tidak berkongsi sebarang maklumat tidak benar tentang tarikh Aidilfitri. Minggu lalu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan kenyataan yang dibuat pihak tertentu berhubung penetapan tarikh Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini yang mendakwa dikeluarkan oleh jabatan berkenaan. Pemberitahuan hari akhir Ramadan yang disebarkan menerusi media sosial adalah pada 20 April manakala 1 Syawal pada 21 April. Paparan itu menimbulkan spekulasi dalam kalangan orang awam mengenai tarikh Hari Raya Puasa tahun ini. Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan membuka 103 pasar tani di seluruh negara bagi melaksanakan jualan khas Syawal Madani mulai 15 April ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Abdul Rashid Bahari yang menanggung kerja Ketua Pengarah Fama berkata pasar tani itu yang memfokus kepada jualan barangan keperluan bagi menyambut Aidilfitri akan beroperasi selama 6 hari hingga 20 April dengan harga barangan yang berpatutan. Beliau berkata pasar tani itu yang menyasarkan jualan sebanyak 12.5 juta ringgit akan dirasmikan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu di Pasar Tani Kelana Jaya pada 15 April. Antara barangan yang akan dijual di Pasar Tani nanti ialah daging, ayam dan sayur-sayuran, manakala menjelang Hari Raya, daun kelapa untuk dibuat ketupat turut akan dipasarkan. Abdul Rashid juga berkata pihaknya yakin barangan keperluan untuk menyambut ketibaan Syawal yang dijual di Pasar Tani itu mencukupi dan pemantauan secara turun padang akan dilakukan. Seperti yang dijangka, Kedah Darul Aman FC di Baham Johor Darul Takzim yang meneruskan momentum kemenangannya dengan berpesta gol 6-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Jaringan pembukaan oleh penyerang sensasi kelahiran Argentina Fernando Martin Forestieri pada minit ke-23 melengkapkan saingan babak pertama sebelum mengganas dengan 5 gol pada babak kedua. Pemain pertahanan Muhammad Feroz Baharudin kemudian menggandakan kelebihan pada minit ke-48 sebelum Oscar Pasero Arribas membulusi gawang pelawat sekaligus mencetak gol ketiga 2 minit kemudian. Sang Kenari terus berputih mata pengadil Razlan Jofri Ali menghadiahkan sepakan penalti selepas pemain pertahanannya Muhammad Akmal Muhammad Zahir menjatuhkan Bergson Gustavo Silveira da Silva dan menyaksikan pemain Brazil itu mudah meledak gol pada minit ke-52. JDT terus rancak memburu jaringan apabila Arif Aiman Muhammad Hanafi turut mencipta gol kelima buat Harimau Selatan pada minit ke-76. Leandro Sebastian Velasquez menutup tirai jaringan pada minit ke-86 untuk kemenangan ke-8 berturut-turut pada aksi Liga Super. Itu sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tracingham. Salam Mahat dan salam Malaysia Madani. Di atas kesihatan anda bersama kami dan hari ini kami membawakan satu topik yang begitu menarik sekali.
untuk memahami anak autism ini, kami bawakan topik Fahami Jiwa Anak Autism. Dan untuk pengetahuan anda juga di luar sana ya, Hari Autism telah pun diraikan pada sebelum ini, iaitu pada 2 Mac ya, 2 April setiap tahun yang disambut untuk seluruh dunia. Dan masih lagi tak terlewat untuk kita membicarakan kerana di sekitar kita permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru dan ianya seringkali berada di kalangan masyarakat. Dan mungkin saya boleh perkenalkan tetamu kita pada hari ini adalah arkitek Hajah Mumtazah Mustajab, merupakan prinsipal Mumtazah Arkitek Wangsa Maju. Dan untuk mencakapkan mengenai topik ini, mungkin Puan selaku ibu kepada anak autism ya, mungkin Puan boleh berkongsi detik-detik ataupun pengalaman Puan sendiri antara cabaran untuk membesarkan anak autism ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Nak kata detik-detik tu banyak, masya-Allah. Yang penting tahap acceptance dah, tahap kesedaran, terutama sekali di kalangan keluarga kita dan di kalangan masyarakat. Jadi kalau kita tak dapat support daripada keluarga dan masyarakat, memang susahlah, kita tak boleh jalan sendiri kan. So dan lagi satu cabarnya adalah anak tu sendiri, untuk kita memahami jiwa dia. Sebab dia tak bercakap, dia tak beritahu kita apa perasaan dia. Jadi kita nak kena sentiasa uji dia, macam mana dia bertindak selanjutnya. Jadi most of the time kita terpaksa agak test. Bila kita dah faham, baru dia tenang. Tambah lagi kalau bila dia tantrum, masya-Allah. Orang kata tudung pin kat sini boleh naik ke sini, naik ke sini tu kan. Sebab kita nak handle dia dengan tenaga dia yang kuat. Sekarang anak saya dah 17 tahun. Bila dia, katalah kalau dia nak rasa dia nak mengamuk tu, kita dah tak boleh nak peluk dia lah. Kalau dulu-dulu masa kecil, bila anak tu tantrum, bolehlah kita peluk dia kan. Cari tempat yang gelap sikit, yang lebih tenang. Kalau kat rumah tu cepat-cepat pasang aircon, tutupkan lampu sekejap. Kita mulalah tarik lengan baju, seluar semua, kita pegang dia kalau dia boleh tenang. Dan yang saya rasa yang efektif untuk anak saya lah, berzikir. Bila saya pegang dia, saya kata astagfirullah, astagfirullah. Jadi sekarang dia dah besar, bila dia nak rasa dia nak tantrum dia, saya ingatkan dia astagfirullah. Nanti dia sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah habis tu dia kata sorry mama, sorry. Jadi saya macam kadang nak marah tu tak terjadi nak marah kan, sebab apa yang kita usahakan tu berkesan untuk dia tantrum lah. Sebab pernah berlaku dalam airport, habis polis semua dah nak datang nak ambil dia kan. Jadi dia lagi tinggi dari kita, kata okey sabar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dia tenang. Jadi itulah cabarannya bila benda tu berlaku di khalayak ramai. Okey, baik Puan, kita tahu bahawa sekarang ni masyarakat lebih terdedah, lebih maklum tentang ASD ini. Namun kalau Puan sendiri 17 tahun yang lepas, mungkin pengetahuan kesedaran orang ramai tak banyak, pengetahuan kita sendiri juga tak banyak dan sebagainya. Bagaimana pada awalnya tu Puan orang kata belajar untuk memahami dan juga memberi kesedaran kepada orang di sekeliling? 17-18 tahun dulu, nak kata internet kita tak berapa pandai sangat kan. Betul. Handphone pun tak smart lagi. Jadi first thing first, kami rujuk kepada pakar. Okey. Tak adalah nak pergi ke berumuh ke apa. Bila orang tu kata apa ni mesti ada sampuk ke apa, saya rule out itu dulu. Saya bawa dia ke pakar, cek dengan pediatrik, dan dia kata okey puan, sila bawa anak puan ke pakar psikiatris kanak-kanak. Okey. Jadi saya bawa situ dan dicadangkan kami jumpa ke speech therapist. Okey.
Dengan speech therapist tu, dia kata sebelum kita buat terapi, kita nak tengok dia ni ada masalah pendengaran atau tidak. Sebab bila kita panggil dia, dia tak nyaut, buat tak tahu, masukkan dalam bilik gelap, bunyi sound apa pun, dia buat tak tahu. Jadi baru tahu yang dia ada selective hearing lah, maknanya dia boleh shut off. Kalau dia tak nak dengar, dia boleh buat dek je. Jadi melalui pakar lah yang saya constant lah. Jumpa lepas satu pakar nasihat. Itulah. Kalau nak pelan-pelan, lepas tu cari sendiri. Lagipun kebetulan masa universiti dulu saya ada ambil kursus psikologi lah, tapi dapat D. Tapi perkataan autism tu somehow melekat kat kepala tu. Jadi tu yang mula-mula pergi ke library, cari buku, cari apa-apa maklumat, tanya kawan. Pelan-pelan dapat tahu I am not alone rupanya. Ada lagi kawan-kawan. Jadi kita rujuk dengan dia lah. Jadi apa tindakan Puan apabila Puan mengetahui anak Puan tersebut telah pun didiagnos sebagai pengidap autism? Apa tindakan selanjutnya Puan lakukan? Okey. Pertama-tama dah cek telinga, tak nak dia pekak. Dan kedua terus masukkan dia ke terapi-terapi, sesi terapi. Dan kami kebetulan juga masa tu masuk dalam Akademi Nuri, yang mana dia ada buat holistik program lah dari segi pemakanan. Jadi 5 tahun kami buat diet pemakanan sebab tahu macam gula, susu ada masalah lah dengan dia. Jadi kita buat terapi, diet pemakanan, terapi cara Islam, berzikir. Jadi alhamdulillah, sebab dia tak berapa membaca sangat, jadi menghafal. Jadi sekarang ni alhamdulillah dia dah hafal Yasin, surah Baqarah, alhamdulillah dia dah boleh lah melalui hafalan. So kita kena tahu dia punya strength. Melalui terapi-terapi ni kita tahu, dia boleh gini, dia boleh gini. Dan lama-lama dia dapat satu perkara yang dia rasa dia akan tenang. Jadi kita galakkan. Salah satunya adalah melukis. Jadi saya belilah macam-macam alat lukisan dan dia melukis. Masa lukis tu dia tenang. Jadi kita bolehlah dapat buat kerja-kerja kita yang lain. Dan lagi satu sebab dia hyper, jadi kita bawa dia ke aktiviti. So sekarang ni alhamdulillah dia dalam tim open sea swimming. Wow. Jadi last one hari tu berapa kilometer ya? 5 kilometer, 3 kilometer, tak ingat saya. Dia berenang di laut dalam. Jadi because melalui swimming tu, bila ada physical activity, jadi badan dia sihat, mental dia sihat. Kita tak nak anak kita jadi gemuk, jadi duduk makan, duduk rumah, dia tak ada. Jadi kena sentiasa bagi aktiviti pada dia. Jadi jangan sampai duduk diam. Kalau duduk diam, habislah. Dia ambil gadget lah, apa semua tu. Tapi masa sepanjang dia melakukan aktiviti diving tu, dia okey? Tak ada apa-apa yang mengejutkan berlaku ke? Sering. Dia kadang-kadang tengah berenang tu, dia boleh juga menjerit-jerit. Tapi kita punya coach memang dah hebat lah. Coach memang dah faham sangat anak-anak ni. Jadi dia akan bagi dia masa untuk dia tenang. Jom swim lagi. Swim kadang dia dapatlah 40 lap. Kalau berenang tu dah 40 lap tu, dia dah tenang lah. Bolehlah kita nak buat benda lain atau nak bawa dia jalan-jalan ke. Jadi tak adalah nak berlari-lari sangat lah. Jadi penting. Puan Mumtazah selaku seorang arkitek, Mumtazah Arkitek di Wangsa Maju ini, kita nak tahu juga peranan Mumtazah Arkitek ini dalam memperkasakan persekitaran anak-anak yang memerlukan orang kata daya sensori itu yang lebih tinggi. Bagaimana? Ini kita kata architecture for special needs. Jadi kita kena memahami gaya hidup mereka. Kita memahami apakah benda-benda yang mereka sensitif sangat. Sebab salah satu masalah mereka adalah sensori. Sensori macam cahaya dalam studio ni kan silau. Jadi dia akan tutup mata kan, ataupun pergi konsert dia tak tahan bunyi. Alah, blender pun dia dah bising. Kan? Jadi akan dia ada sensori telinga lah, touch, kapet, lantai, bau.
bau cat ke apa kan. Jadi kita kena sensitif dengan benda-benda ni. Jadi kalau misalnya kita design bilik ataupun bilik darjah, design bilik darjah, kita pastikan bilik darjah tu tak bersepah, tak terlalu bright dan tak terlalu gelap, dan guna warna yang sesuai. Misalnya warna biru ni sesuai untuk fokus. Jadi kalau kita buat bilik darjah tu warna biru, Apa saja, biru ataupun biru laut? dia ada biru-biru tertentu. Dia ada biru yang panas, dia ada biru yang sejuk. Okey. Kalau misalnya warna merah ni nanti dia sama ada dia akan mudah marah atau dia akan lapar. Itu pasal KFC, McDonald merah kan. Kan kita datang beli satu tapi end up beli Maknanya banyak. warna turut mempengaruhi psikologi juga Ya, Puan. mempengaruhi kita kehendak kita juga, insyaAllah. Dalam berbanding anak-anak autism ni, warna-warna apakah yang diterapkan dalam untuk bentuk. persekitarannya? We call it muted pastel colour. Okey. Warna pastel yang mute sikit, tak terlalu bright. Jadi dia akan tenang. Tapi kadang-kadang kalau kita perlu mana-mana anak-anak autism yang hypoaktif, maknanya dia duduk diam, tak buat apa-apa. Jadi kita perlukan warna yang terang sikit, Lebih. supaya dia akan terasa nak hidupkan balik dia. Tapi tak boleh selalulah. Okey. Pelan-pelan. Dan saya tertarik sebenarnya untuk mewujudkan persekitaran mesra autism. Daripada Mumtaz Arkitek ini, apakah yang dimaksudkan daripada rekaan mesra autism ini? Mungkin Puan boleh terangkan lebih jelas lagi. Selain daripada warna, pencahayaan, pengudaraan, itu memang dah perkara wajib. Dia tengok kepada bilik. Misalnya kalau bilik tidur, kan? Kalau kita letak bilik tidur dengan wallpaper yang besar-besar ke garang-garang, dia tak akan tidur. Nanti dia akan hyper lah dalam bilik. Macam mana nak tidur kalau keadaan sekeliling tu tak perlu muzik, tak perlu apa-apa sound, tapi dia akan berlompat-lompat dengan sendiri. Itu salah satu contoh. Jadi memang kita kena perhati. Jadi misalnya sekarang ni saya moderate Facebook Autism Malaysia. Kami ada 110,000 ahli all over Malaysia, dan saya juga memberi hikmat nasihat kepada ibu bapa untuk persekitaran yang kondusif di dalam rumah. Jadi jangan ada benda-benda yang kaca, sebab dia akan berdiri sini lompat-lompat. Jangan letak almari, meja atas ada kipas. Okey, nanti dia lompat. Nanti dia akan lompat. Dan memang kebiasaan rumah-rumah yang ada anak autism, dia ada trampolin. Okey. Nanti trampolin dia lompat-lompat, nanti dia nak pegang kipas. Benda-benda macam ni kita kena perhatikan. Janganlah ada dinding kaca, sebab bila dia hyper, dia akan langgar. Lepas tu kadang-kadang dia tak ada rasa sakit. Jadi memang nak kena betul-betulkan lah. Pemantauan tu lebih ketat. Baik, Puan, nasihat Puan kepada ibu bapa muda yang ada anak-anak autism yang mungkin mengalami fasa orang kata in denial dan acceptance tu belum lagi tu, bagaimana? Apa nasihat Puan? Nak in denial tu biasa. Jangan masa lama sangat. Cepat-cepat take over, and then kita life kena move on. Kan? Jadi cepat-cepat cari pakar bukan untuk anak sahaja, untuk diri sendiri. Sebab kita pun stres juga. Saya pun ada juga disarankan untuk jumpa psikiatris, bukan apa, untuk bercakap, berbincang saja. Kadang cari kawan-kawan yang mana ada anak autism juga dan boleh berbincang sama. Kadang-kadang kita buntu. Jadi jangan malu. Jangan dengar cakap keluarga kata anak kau gitu gini, ataupun kau punya genetik macam mana ke. Tidak. Kita buat anak sama-sama, kita jaga dia sama-sama, suami dan isteri, sangat penting. Kesefahaman, perbincangan antara suami dan isteri. Tapi kalau yang single parents, no worries. Kita ramai keluarga autism kita kat Malaysia ni, ramai akan membantu, ramai yang akan berkongsi pengalaman, berkongsi sedih. Orang kata shoulder to cry on, ada. Jadi buat bincang dengan pakar.
Jangan nak jumpa dengan bunga-bunga ke apalah ya. Kalau nak pun dengan pakai perubatan Islam ke, contohnya untuk kita belajar zikir, atau dia harap-harap dia tak ada saka ke apalah. Wallahu alam. Kita tak tahu kan. Tapi jumpalah pakar. Baik, itu saja yang dapat kita bincangkan untuk kita memahami jiwa anak autism ini. Terima kasih Puan Arkitek Hajah Mumtazah Mustajab atas perkongsian itu tadi, dan diharapkan perkongsian yang kami berikan tadi memberi manfaat kepada mereka di luar sana. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jom. Tali tamplup. Lagi sama sekali. seri. Tak apa. Kita Okey. simpan. Ini mungkin adalah satu permainan yang kita orang yang lahir zaman 80-an, 90-an memang tahulah tali tamplum ini. Namun mungkin orang yang sekarang ini dia kenal tali lat raya. Apa tu? Masih lagi nak bawa talilat Ya. dalam tema ala-ala kampung ni, tapi kali ni dalam suasana raya kan. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita nak berkongsikan lebih lanjut mengenainya, kita membawakan Syazrik Ismail, merupakan pengurus acara Talilat Raya. Raya tak lama lagi nak menjelang kan. Macam best ni macam lebih kepada tak tahulah nak cakap banyak sangat pengisiannya. Mungkin yang pakar boleh berkata mengenainya. Lat Talilat ni apa? Lat Talilat Raya. Okey, Lat Talilat ni sebenarnya kita memang dah ada program ni, dah wujud daripada awal tahun ni. So untuk kali ni sebabkan raya dekat kan, so kita jadikan another team of Lat Talilat. So kita panggil dia sebagai Lat Talilat Raya lah. So Lat Talilat Raya sama juga, sama kita lebih kepada memupuk usahawan-usahawan muda, usahawan-usahawan kecil-kecilan untuk bersama-sama dengan kami. Lepas tu kami akan menciptakan orang kata suasana-suasana raya-raya kampung, macam orang kata permainan-permainan tradisional, and then iftar beramai-ramai dan sebagainya. Antara pengisian permainan tradisional tu apa tu? Okey, contohnya kita ada congkak, kita ada batu seremban, kita ada, kalau macam kita kan sepak takraw, tapi sepak takraw ni kita guna bulu tangkis. Lepas tu kita ada batu, kita ada orang kata main tepuk-tepuk. Oh, tepuk kad tu. Tepuk kad tu. Lepas tu game yang macam tekan-tekan tu Tetris tu kan. Tentulah pergisahan yang kita ada. Okey. So apa kelainan Lat Talilat Raya kali ini? Okey, Lat Talilat kali ini kalau kita tengok tempat-tempat lain, kalau dia sediakan iftar, tempat berbuka puasa, dia lebih kepada sendirian-sendirian berhad orang kata. So macam satu tempat kan. Tapi macam kita orang, kami cuba membawa kelainan. Kami buat macam orang kata zaman-zaman dulu, kita ada satu meja panjang. So semua orang duduk bersama-sama membuka puasa, sekali dengan vendor, sekali juga dengan pengunjung-pengunjung yang datang. Ini lebih kepada kembali ke memori zaman silam lah ni. Ya, betul, kembali ke memori zaman Di sekolah dulu kan? Okey, dan kita tahu bahawa program Lat Talilat Raya ini akan berlangsung hari ini sehingga 16 April nanti, dan kita tahu juga berapa kapasiti ataupun vendor yang terlibat. Antara vendor-vendor dia pula siapa? Antara vendornya kita ada celebrity vendors. So, contohnya kita ada Aida Aris dan juga Vicha. So Aida Aris ada terlibat dengan air kat tepi serta donat dia, and then Vicha kita ada bakso beranak lah. Selain daripada itu kita ada kek lapis. Tapi kek lapis dia special sikit, so dia ada bertemakan raya. Lepas tu selain daripada itu kita ada kunafa, kita ada baju-baju raya, kita ada macam something yang orang kata mini zoo. Contohnya arnab, ada reptile tu ada sikit-sikit lah. Itu maknanya pengisian ini sesuai untuk sesi keluarga. Betul. So kami cuba untuk membawa sesi keluarga datang ramai-ramai, yang mana ada anak-anak kecil-kecil ke ataupun dewasa ke, boleh datang ramai-ramai. Okey, dan mungkin boleh ceritakan tentang visual yang telah sedang kita saksikan ini. Kalau kita lihat ni macam event terdahulu di Lalaport. Ya, betul. So sebelum ni kami telah melakukan satu event di Lalaport daripada 1 April sehingga 9 April. So event Lalaport ni lebih kurang dengan sama juga dengan event di JMBB. So kami membawa kelainan
yang di mana GMBB ni lebih kepada small scale tapi mendekatkan diri dengan semua vendor. So Lamport ni kira macam event yang besar. So kalau macam GMBB ni event yang kecil sikit. Okey. Ramai mungkin tertanya-tanya, Lalaport mungkin diorang tahu kat mana. GMBB ni dekat mana? Okey, sebenarnya GMBB ni senang je. So dia bersebelahan dengan Robertson Resident. And then depan Kuching Hospital lah. Nak paling senang dekat UTC Pudu. So sebelah UTC Pudu tu memang dah GMBB punya tempat. Okey, so apa kata ramai-ramai kita semua pergi kat sana dan sebagainya. Okey, namun kita tahu ia bermula hari ini sehingga 16 April nanti. Tapi sempat lagi tak kalau vendor-vendor baru nak masuk ke apa ke? Ke macam mana? InsyaAllah kalau ada vendor baru nak masuk, kita boleh sediakan tempat untuk mereka lah. Sebab kita ada ruang. So kita ada lagi ruang-ruang yang kita buat untuk tempat-tempat buka puasa juga. So kalau ada vendor yang terlibat yang ingin menyertai, boleh juga kami akan buka satu ruang untuk mereka. Okey, kita nak tahu juga antara kemudahan dan juga fasiliti yang disediakan terhadap vendor-vendor ini bagaimana? Vendor dan juga pengunjung sebenarnya vendor kan. dan pengunjung. Okey. Kalau macam GMBB tempat tu memang dah dilengkapi oleh parking, suit dan sebagainya. Untuk vendor-vendor tu pula memang kami akan provide contohnya meja, kerusi dan sebagainya lah. Lepas tu kami akan bagi satu tag khas raya dan setiap pengunjung yang datang tu, contohnya dia berbuka puasa dengan kita orang, kami akan bagi special goodies bag daripada kami sendiri untuk mereka berbuka puasa sekali. Okey. Okey, dalam goodie bag tu ada apa? Okey, goodie bag adakah tu voucher makan bakso beranak ke? Minum air ikat tepi ke macam mana? Okey, air kat tepi tu insya-Allah memang kami akan cuba untuk bagi kepada pengunjung yang datang. Tapi selain daripada itu kita ada makanan-makanan ataupun orang kata snacks daripada zaman-zaman dulu. So macam bubble gum, superi yang kecil-kecil. Lepas tu kita ada gula-gula yang orang kata zaman-zaman dulu, air longcan. Itu memang ada di dalam goodies bag yang kami sediakan. Ini tujuannya untuk mengimbau kembalilah memori apabila pengunjung datang ke sana ya. Ya, betul. Nak zaman-zaman kita kan. Tapi terasa kembalilah zaman-zaman kanak-kanak tu. Betul. Okey. Tapi sekarang ni bukan tali lat raya je yang ada dekat KL ni kan. Kita ada dekat WTC, kita ada dekat Sentul Depot. Publika banyak. Tapi kenapa kita semua kena wajib pergi lat tali lat raya? Okey, sebenarnya lat tali lat raya ni dia punya tempat dia adalah satu adalah strategik. Okey. Lepas tu yang kedua tu kami lebih kepada kecil-kecilan punya bisnes. So kebanyakan dari mereka memang ada orang kata work from home, maksudnya diorang punya tempat tu, kedai tu dah beli rumah, diorang tak ada kedai sendiri. So kami memberi ruang dan peluang untuk mereka. So kalau datang lat tali lat raya, lebih kepada support vendor kami yang kecil-kecilan. Dari segi promosi pula bagaimana? Promosi kami actively untuk buat promosi daripada segi Instagram dan juga sekarang ni saya rasa yang viral adalah di TikTok lah yang pastinya. So far sambutan daripada TikTok tu sangat memberangsangkan. Okey, kita nak tahu juga mengenai dengan kesempatan yang ada ni kan. Kita nak jemput para pengunjung untuk datang ke program lat tali lat raya ni, bagaimana caranya? Apakah yang membuatkan mereka rugi sebenarnya kalau mereka tak datang ni? Kalau ikutkan kalau mereka mencari satu tempat untuk bersuai kenal dengan yang lain ataupun untuk beramal mesra, marilah datang ke lat tali lat raya. Sebab kita orang memang orang kata sangat friendly. So kalau datang, kami memang ada di sana. Kami memang berjumpa dengan pengunjung-pengunjung yang hadir dan juga kami akan bercakap dengan mereka. Contohnya, apa yang membuatkan datang ke sini dan kami menerima feedback dari mereka untuk kami improve kepada masa yang akan datang. Okey, dan difahamkan juga ini DGM BB ini adalah beberapa hari selepas event di Lalaport. So bagaimana perkembangan event itu, acara di Lalaport itu yang boleh diterjemahkan dekat GMBB ni? Lalaport tu okey ke? Masih pengunjung dan sebagainya? Lalaport tu alhamdulillah orang kata selepas kami viral di TikTok and then pengunjung banyak datang untuk support event kami. Cumanya atas faktor-faktor macam kalau hujan apa semua kan. So tempat tu dia ada naik air sikit.
So jadi susah sikit untuk kami meneruskan di Lalaport lah. Disebabkan oleh itu kami terpaksa untuk bertukar tempat dan kami memilih JMBB adalah sebagai salah satu tempat kami lah. Pada mulanya memang nak habiskan event ini di Lalaport lah sampai 16 hari bulan. Betul. Wow, cepat anda semua buat pertukaran dan sebagainya. Wow, very responsive. Tapi sebab event kadang-kadang kita orang kata ada last minute changes dan sebagainya lah. Itu adalah salah satu challenges untuk orang yang buat event. InsyaAllah. Dan kita nak tahu juga antara persiapan ketika ini dah berapa peratus dah nak menjelang kepada event ni? Adakah Hari persiapan ni dah telah siap, siap sepenuhnya? Memang semua dah set sepenuhnya. Semua sebenarnya? Ya, betul. Kemah, lampu, tempat berbuka puasa dan sebagainya memang dah siap. So kami memang sangat responsif. So selepas saja event di Lalaport tamat, kami terus shift untuk event kepada JMBB pada malam tu juga. Biasa. So kalau lalu depan JMBB akan nampak apa ni orang kata kemah-kemah warna putih sekali dengan berlampu-lampu. Dan dijangka kunjungan yang akan mengunjungi, akan memeriahkan event ini, berapa kapasitinya? Okey, kalau ikutkan kami target lah, kami insyaAllah target lebih kurang dalam 1,000 untuk sehari. So kalau anda kata rezeki mana tahu weekend ataupun orang kata this weekend kalau lebih ramai, alhamdulillah. Tapi kenapa event tu daripada 10 pagi sampai 6 petang je, kenapa tak diteruskan sampai malam dan sebagainya? InsyaAllah kami cuba untuk bertukar sama ada pergi kepada 3 petang sampai 10 malam. Okey. Yes, sebab kami cuba target untuk orang malam kan, kadang-kadang orang malam nak keluar, nak shopping raya lepas solat tarawih dan sebagainya. So kami insyaAllah kami akan cuba untuk tukar kepada 3 pagi hingga 10 malam. Alright, terima kasih Syazrik atas informasi tentang Talilat Raya itu, dan kepada anda semua jangan lepaskan peluang 10 hingga 16 April di GMBB depan Tung Shing Hospital. Ada kemah, ada lampu dan sebagainya. Pergi sana pukul 10 pagi sampai 6 petang. Kita dah tahu dah mengenai event Talilat Raya. Sekarang kita nak tahu juga mengenai persiapan raya berkaitan baju raya. Kita bagi package hari ni. Betul, nantikan. semuanya selepas ini. Okey, lihat juga. Wow. Apa tips persediaan raya ni? Belilah daripada Summer Love dan juga Toko Toscano. Wow, Kalau senang. tengok ni, cincin ada, gelang ada, subang ada, baju ada, tudung ada, lengkap. Handbag pun ada. Kalau rasa-rasa macam tak sempat nak membeli belah, segala-galanya ada di satu hub sahaja. Itu kita bincangkan hari ini, iaitu tips bergaya di Hari Raya. Pastinya Hari Raya anda lebih meriah, lebih bergaya, dan yang penting jimat masa. Kerana anda boleh membeli segalanya ada di sini. Dan hari ini kita bercakap mengenainya adalah bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Summer Love, iaitu Christy Chan, dan juga Jurucakap Toko Toscano Malaysia, Nazni Najib. Apa khabar? Selamat datang diucapkan. Selamat pagi. Hai Christy, jumpa lagi. Okey, dan hari ini supaya tak kelewat saya nak katakan ya, saya menggayakan pakaian daripada tudung sehingga ke baju saya adalah daripada Summer Love. Dan hari ini antara rekaan-rekaan yang kita bawakan hari ini adalah pastinya daripada Summer Love, merupakan rekaan yang terbaru. Okey, kita nak tahu juga Christy, untuk raya kali ini adakah edisi fashion raya yang dikeluarkan daripada Summer Love? Ada. So untuk tahun ni memang semua dah happy. Kita nak raihkan Hari Raya sama-sama. Memang dah happy lah orang kata. So di Summer Love kali ni kami ada koleksi terbaru. Dan tema dia ialah Nostalgia Raya. Nostalgia Raya seperti yang kita nampak di sini. Ini adalah desain dari kami, dan desain dia berinspirasikan dari bunga. Yang ingatkan raya dulu-dulu, masa happy, berwarna-warni tapi cukup meriah. Cukup meriah. So kalau kita tengok yang desain dia berinspirasikan dari bunga mawar, bunga kantan, seri pagi, dan dari segi koleksi warnanya juga ada cukup luas ya. Seperti apa yang saya tengah pakai ni, warna pink, dari pink, light pink,
biru, dark blue navy, ataupun untuk mereka yang lebih beranikan diri untuk bergaya, so kami juga ada warna yang lebih terang. So sesuai lah kalau kita nak padankan dengan seluar ataupun kain ikat, batik, cukup selesa. Dan kalau sempena hari raya ni, definitely kita nak nampak cantik kan. Tapi apa yang kita nak titik beratkan ialah keselesaan. So kain yang kami gunakan ialah dari kain yang cukup lembut, satin silk, mudah dibentuk, tak kira lah dari kaftan kami ataupun tudung. So dia semua selesa dan juga ringan. So kalau untuk nak berhari raya ke rumah kawan-kawan ataupun nak pergi office umpamanya, sungguh mudah pakai dan senang untuk digayakan di hari raya. Ya, itu sangat tepat sekali. Mudah untuk dipakai, mudah untuk digayakan. Kerana macam apabila gambar saya pun ketika ini sedang menggayakan tudung daripada Summer Love pun, tudungnya mudah untuk digayakan dengan variasi warna-warna yang menarik sekali. Tapi Nurul, tudung dah ada, baju dah ada, tak lengkap rasanya kalau tak ada handbag, beg tangan dan sebagainya kan. Okey, mungkin kita boleh tanya Nazni ni, macam kita nak, bagaimana kita nak menggayakan beg-beg dengan tudung kita, baju kita, kasut kita dan sebagainya. Baik, terima kasih Alina. Seperti yang kita dah katakan di awal tadi kan, wanita dan handbag ni bagaikan irama dan lagu, saling melengkapi. Kalau baju dah cukup cantik, kalau tiada handbag yang tepat juga, tak cukup lengkap hari raya kita. Baik, di toko Toscano kami menyediakan rangkaian tas tangan wanita khususnya, dan juga kita juga menyediakan untuk koleksi lelaki. Jadinya seperti yang kita boleh lihat di studio pada hari ini, kami ada beberapa seleksi khas yang dikeluarkan oleh toko Toscano sempena raya yang bertemakan Tomorrow Together, raya bersama toko Toscano. Jadi koleksi yang kami bawakan yang dibawakan oleh jenama ini khususnya memang menepati cita rasa. Sebenarnya toko Toscano ni bukan satu jenama asing atau baru sebenarnya di dalam industri dan pasaran. Jadi dengan pengalaman yang ada, mereka mengolah ataupun menganalisa keperluan dan juga cita rasa wanita pada hari ini. Yang kita tengok di skrin lah, pelbagai bentuk, desain dan juga keperluan, mengikut keperluan wanita pada hari ini. Khususnya untuk hari raya. Contohnya beg yang di depan saya ni. Senang. Kita nak tahu juga antara desain yang terbaru kali ini berkaitan dengan tas tangan. Apa dia? Okey, baik. Antara yang kami bawa pada hari ini di studio ialah yang dipegang oleh Helena itu sendiri. Dan ini saya rasa menjelang hari raya kita jarang sekali menggunakan tas tangan yang saiznya agak besar, betul? Jadinya mungkin saiz ini saya rasa cukup fun dan juga chic untuk di pagi raya. Bersama dengan pakaian hari raya kita yang mungkin agak, selalunya hari raya pertama kita meriah sedikit bajunya. Meriah sedikit berbanding dengan hari-hari yang lain. Jadinya tas tangan yang dikeluarkan oleh toko Toscano saya percaya melengkapi apa yang kita pakai di pagi raya. Dan desainnya sleek, saya boleh katakan sleek dan juga bold, jadinya melengkapi lah apa jenis pakaian juga yang dipakai di pagi raya nanti. Dan ini dua fungsi boleh pakai ya betul. Di tali panjang, di bahu boleh ataupun disilang. Dan juga yang ni kita boleh tanggalkan. Dia tegang macam tu. Ni OOTD cantik. Betul. Dia ikut kesesuaian majlis. Untuk lelaki lah pun ada dah. Jadi tangan saya, untuk lelaki boleh dibimbing, menghadiri rumah terbuka, berjumpa dengan sanak saudara. Jadinya toko Toscano memperkenalkan rangkaian untuk wanita dan juga lelaki. Saya sedang elok je. Lepas ni tak adalah yang lelaki macam tumpang beg, letak wallet, letak duit raya, tak ada. Dia nak ada beg sendiri. Dia tanggungjawab sendiri semuanya kan. Itu pastinya. Okey Kristi, kita nak tahu juga untuk mereka di luar sana nak mendapatkan pakaian, tudung-tudung Summer Love, di manakah tempatnya? Okey, so sekarang kami ada dua butik, satu di Melawati Mall dan satu lagi di Sunway Velocity. Tapi untuk sempena hari raya kami juga ada di One Utama Concourse, New Wing. So untuk anda nak ingin membeli belah, terutama yang berada di kawasan Klang Valley, bolehlah datang berjumpa kami, dapatkan koleksi yang terbaru. Kami juga ada batik, kain kebaya seperti apa yang anda pakai hari ini. Ini adalah koleksi yang terbaru dari kami. So kami ada koleksi yang berlainan mengikut cita rasa peribadi dan juga gaya hidup yang
mengikut citra sendirilah. So dengan tagline kami lah Celebrate Life. Okay, so it's about warna, it's about citra rasa anda tersendiri, gaya hidup. So kami adalah sesuatu yang sesuai untuk diri anda. Okey, Nazmin, kita difahamkan juga ada promo Raya 30. Raya 30 ni apa? Ya, betul. Khas untuk Aidilfitri kali ini, Toko Toscano menawarkan promosi Raya 30. Seperti yang tertera di skrin, saya pasti anda boleh melihatnya sekarang, iaitu Raya 30. Dan hanya applicable ataupun sah untuk pembelian menerusi laman sesawang mereka, iaitu www.tokotoscano.com.my. Tapi bagi anda mungkin dah kita tinggal seminggu lebih je nak raya kan. Sekarang ni tengah panik nak cari beg semua. Anda boleh terus membeli di gedung pilihan, iaitu sama ada di Park Sen, di Aeon ataupun di Sogo berdekatan dengan anda. Tapi tak dapatlah yang Raya 30 yang Raya 30 tu hanya di website sahaja, di atas talian sahaja. Tapi tak apa, saya pasti ada promosi hebat juga di gedung membeli belah menjelang Aidilfitri. Itu dia. Tapi garanti kalau beli dekat online boleh sampai sebelum Raya? Kami Cubalah yang terbaik untuk semua. Kita nak tahu untuk ketika ini Summer Love tak ada ke yang ditawarkan di laman sosial? Ada juga. So untuk anda nak ikut koleksi yang terbaru ataupun dari tadi yang kita nampak di skrin, model fashion terkini, bolehlah ikuti Facebook dan Instagram kami di summerlove.co.official, Facebook dan Instagram kami, ataupun di talian official kami iaitu www.summerlove.co. So sebab wanita sekarang masa hari raya ni semua nak dapatkan koleksi yang tercantik untuk diri mereka. Betul. So ada jugalah yang nak try, nak touch material. So kami mengalu-alukan kedatangan mereka bersama kami di butik kami ataupun di wang utama Concourse. So juru sales kami dah memang get ready untuk welcome customer bersama kami untuk try, dan kami juga akan memberitahu mereka apa koleksi yang sesuai untuk ikut bentuk badan, terutama kalau mereka yang nak travel kan, sebab hari raya nanti mesti banyak travelling dari utara ke selatan ataupun nak ke hari terbuka. So kita akan berkongsi informasi pada mereka apakah pakaian sesuai kalau nak pergi mengikut rumah terbuka, mengikutlah gaya yang tersendiri. Maknanya sesi konsultasi percuma turut akan disediakan juga. Baju dapat, consultation dapat. Match dengan apa kan? Kalau kaftan ni nak match dengan seluar putih ataupun dengan yang batik kan. So kami akan sediakanlah yang konsultasi. Dan kita tertanya juga kan, sekarang zaman orang berjimat-jimat dan sebagainya. Dan pastinya harga itu menentukan pembelian oleh semua pelanggan. Nak tahu juga harga-harga yang ditawarkan oleh Summer Love dan juga toko-toko Toscano. So untuk Summer Love harga yang ni memang berpatutan. Macam kaftan yang kami ada sini RM89 sahaja. Okey, yang seperti yang dipakai saya pakai. Kalau match dengan skirt hitam sudah okey, so sesuai, dah bersedia untuk raya dah. Kalau baju kebaya set, kebaya dan juga batik sarung tu, harga promosi ialah RM199 sahaja. So memang harga berpatutan dan kebaya tu siap dengan premium, koleksi premium, ada manik-manik, glitter. So nampak kelas, feminin, ayu, cukup sesuai untuk hari raya. Dan saya tertarik juga daripada Summer Love. Berapa? Ya. Okey, untuk Toko Toscano kerana kami menggunakan material berkualiti tinggi, ya, dan juga tahan lasak sebenarnya untuk pemakaian bukan saja hari raya, selepas hari raya pun boleh sambung guna. Jadi harga kami bermula daripada RM200 ke atas lah, mengikut saiz dan juga bentuk yang mungkin ada besar sedikit-sedikit, tapi bermula daripada RM200 ke atas. Jangan lupa kalau anda beli online ni RM30 off kan? Itu hanya menerusi online sahaja. Jadi rebut peluang, insya-Allah sempat lagi lah sebelum raya. Adakah sesi pembelian online ni terhad kepada penawaran tertentu ataupun bagaimana? Betul. Terhad kepada stok dan juga waktu yang tertentu untuk siapa cepat dia dapat lah. Betul. Jadi jangan lengah-lengahkan masa ya, banyak sangat peluang ni. Orang kata last minute ni elok, tapi sebenarnya last minute ni bahaya juga sebab kehilangan saiz ataupun design yang kita nak tu memang dah tak ada. Okey, dan untuk Christy juga kita nak tahu juga kelebihan material ataupun pakaian daripada Summer Love ya. Saya difahamkan bukan hanya boleh digayakan ketika raya, selepas raya pun turut boleh digayakan. Mungkin boleh
boleh dikongsikan lebih lanjut? Ya, sebenarnya yang koleksi ni kami design ialah untuk gaya hidup individu yang tersendiri. Seperti apa yang saya tengah pakai ni, tak kira hari raya yang pertama ataupun kita nak balik bekerja. Kan, memang sesuai, tak kira lah kita nak match dengan seluar ataupun kain labu. Mengikut cita rasa yang tersendiri. So, kain material juga selesa dipakai dan ringan. Itu yang paling penting masa kita nak travel, nak balik kampung ataupun nak pergi rumah terbuka. Yang paling penting tu kita nak rasa selesa dan yakin. Mana tahu nanti pergi nak jumpa kawan lama, dah lama tak jumpa, kenapa macam ni kedut-kedut pula kan. So kita sediakan koleksi yang memang sesuai, digayakan, tak kira lah ke majlis apa. Dan seperti tudung juga, koleksi tudung kami memang dicipta khas ataupun design khas untuk match dengan all types of outfit. Dan kalau kita lihat kain ini senang sebenarnya, kalau ada apa-apa terjatuh, kita boleh lap dan dia cepat kering. Cepat kering, ringan juga. Satin silk material dia. Dan tak mudah untuk berkedut. Betul, itu yang paling penting sebenarnya kan. Kan. Okey, dan sekarang kita mungkin boleh buat promosi kepada mereka di luar sana. Kenapa mereka perlu beli pakaian dan juga handbag ni daripada Summer Love dan juga toko Toscano? Dan mungkin Nazlin boleh kongsikan. Baik, untuk anda yang mungkin ada setengah daripada kita mungkin baru pertama kali dengar toko Toscano, tapi seperti yang saya bawakan di awal tadi, sebenarnya jenama ini sudah berada di pasaran selama lebih 30 tahun. Jadi kami mampu meyakinkan anda bahawa kualiti yang kami sediakan cukup menepati cita rasa dan juga bentuk yang kami sediakan seperti mana yang berada di studio pada hari ini. Sebenarnya beg ini boleh dipakaikan bukan saja hari raya, selepas hari raya untuk pergi bekerja dan juga untuk hari-hari casual. Jadi kami yakin inilah masa terbaik untuk anda dapatkan koleksi ataupun rangkaian tas tangan daripada toko Toscano dengan promosi yang kami adakan, itu Aidilfitri istimewa Aidilfitri, iaitu Raya 30 untuk pembelian di atas talian di tokotoscano.com.my. Sedikit dari Kristi. Okey, so untuk koleksi raya Summer Love pula, so anda bolehlah dapat jumpa kami di butik-butik Summer Love, antaranya sambil Velocity, Melawati Mall dan juga di One Utama Concourse, di mana kami menawarkan koleksi yang cukup luas sesuai untuk anda pergi rumah terbuka, hari raya ataupun masa nak balik kerja. Tak kira lah dari kebaya, batik, seluar panjang, skirt labu, kain kaftan, tudung, apa yang anda perlukan kami sediakan. Itu dia. Selain itu kami juga ada aksesori, macam bangle dan kami bangle, cincin dan salah satu keistimewaan kami buat engraving. Cukiran nama. So yang nama tu memang make it something special untuk diri anda, kepribadian. So bukan saja dari koleksi baju, aksesori, so kita lengkapkanlah. Sempurnakan hari raya anda. Sempurnakan hari raya anda bersama dengan Summer Love dan juga toko Toscano. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan ini menjadikan persiapan hari raya anda lebih senang, lebih sempoi dan lengkap. Wow, itu dia. Segalanya ada di sini. Okey, dan nampaknya kita bersiaran sampai di sini saja. Saya Nurul Mul. Assalamualaikum, selamat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.